'Cause this is my legacy, legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam video yang terakhir dalam pengajian Alkitab kita melalui Injil Markus. Nah, salah satu hal yang menarik yang saya dapat dalam petikan ini ialah ini. Hanya setelah semuanya selesai, yaitu Yesus telah datang ke dunia, dia telah disalibkan untuk dosa kita, dan selepas 3 hari dia bangkit semula. Setelah semua ini selesai, barulah Yesus memberi amanat agung kepada para muridnya. Yesus berkata, "Pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan." Nah, sebelum ini, Yesus hanya mengutus para muridnya untuk pergi ke kampung-kampung dan juga ke bandar-bandar sekitar daerah Galilea. Itu kamu boleh baca dalam Markus bab yang ke-6. Tetapi sekarang, di pengakhiran Injil Markus, Yesus mengutus para muridnya untuk mengkabarkan ataupun memberitakan Injil ke serata dunia. Daripada lokal kepada global. Wow. Nah, mari saya bacakan dahulu daripada Markus bab yang ke-16 daripada ayat yang ke-14 hingga ayat ke-20. Nah, tentang ayat ke-14 itu saya sudah terangkan dalam episod yang lepas. Kalau kamu belum lagi menonton, saya sarankan kamu tonton. Tapi saya akan bacakan daripada ayat ke-14 supaya kita boleh melihat konteks untuk ayat ke-15 hingga ayat ke-20. Saya bacakan melalui AVB Alkitab versi Borneo. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada kesemua muridnya yang 11 itu ketika mereka sedang makan. Dia menegur sikap mereka yang tidak percaya dan keras hati kerana mereka tidak mempercayai orang yang telah melihatnya setelah dia bangkit semula. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan. Sesiapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dengan namaku, mereka akan menghalau roh-roh iblis dan mereka akan bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tanpa mudarat. Kiranya mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh." Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia disambut naik ke syurga, lalu duduk di kanan Allah. Para muridnya pergi menyampaikan perkabaran Injil di serata dunia. Tuhan bekerja bersama mereka, mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib. Ini firman Tuhan. Nah, apabila kita melihat daripada ayat ke-15 hingga ayat yang ke-18, ini dipanggil sebagai amanat agung. Ianya sama seperti dalam Injil Matius bab yang ke-28. Itu juga dipanggil sebagai amanat agung. Inti patinya dan juga isinya sama, tetapi penerangannya ada perbezaan sedikit. Dan itu saya sarankan kamu untuk membaca daripada Matius bab yang ke-28, ayat ke-18 hingga ayat ke-20. Dan apabila kita melihat daripada ayat ke-15 hingga ayat ke-18 ini dalam Markus bab yang ke-16, ini ialah amanat agung, ini ialah perintah, ini ialah amanat. Ini bukan cadangan ataupun kalau para murid Yesus free ataupun bila mereka perlu mereka lakukan semua ini, tidak ada. Ini ialah perintah. Inilah perkara yang mereka harus lakukan. Dan kalau kamu perhatikan dalam Markus bab yang ke-16 dan juga Matius bab yang ke-28 ini, amanat agung ini, kita melihat hanya apabila mereka pergi, barulah Yesus dikatakan dalam ayat ke-20, Tuhan bekerja bersama mereka. Dan barulah apa yang dijanjikan oleh Yesus dalam Matius bab yang ke-28 ayat ke-20, "Aku," kata Yesus, "akan senantiasa bersamamu hingga ke akhir zaman." Dari sini kita melihat Tuhan bekerja bersama mereka dan Yesus akan sentiasa bersama mereka hingga ke akhir zaman. Itu hanya akan mereka boleh klaim ataupun itu hanya boleh terjadi hanya apabila mereka pergi. Dan sebab itu apabila kita mendengar tentang amanat agung, keyword dekat sana ialah pergi.
kita harus pergi. Para murid Yesus harus pergi. Barulah Tuhan bekerja bersama mereka, bersama dengan kita. Barulah janji Yesus, aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman itu boleh terjadi ataupun ianya boleh diklaim. Kerana apabila kita pergi, semua ini akan menyertai kita. Yesus akan bekerja di dalam kita. Yesus akan menyertai kita hingga ke akhir zaman. Jadi amanat agung sinonim dengan perkataan pergilah. Wow. Now, apabila saya membaca daripada petikan ini dalam Markus bab yang ke-16 ini, apa amanat ataupun apakah tugas dan juga ataupun panggilan gereja Kristus? Ingat, definisi Alkitab tentang gereja ialah tubuh Kristus. Tubuh Kristus ialah umat Kristian yang telah dipanggil dan juga telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri. Now, gereja, tubuh Kristus, umat Kristian yang telah dipanggil dan juga telah dipilih oleh Tuhan Allah sendiri, itu merujuk kepada persekutuan, bukan bangunan. Jadi sebab itu saya katakan, apakah amanat ataupun tugas ataupun panggilan gereja, iaitu persekutuan Kristian ataupun umat Kristian yang telah dipanggil dan juga dipilih oleh Tuhan Allah sendiri, yang merujuk kepada persekutuan, bukan bangunan. Jadi walaupun amanat agung ini menurut konteksnya dalam ayat yang ke-14 diberikan kepada kesemua murid Yesus yang 11, tetapi menurut konteksnya itu, tetapi ianya juga diberikan kepada kita, iaitu kepada semua murid Yesus, kepada semua umat Kristian dalam perjanjian baru dan juga kepada kita sekarang. Jadi dua hal ini yang saya dapat, dua hal yang utama. Amanat ataupun tugas ataupun panggilan gereja Kristus pada masa itu dan juga sampai pada masa sekarang. Dua panggilan yang utama. Yang pertama ialah mengkabarkan Injil Kristus yang menyelamatkan. Itu saya dapat daripada ayat ke-15. Pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan. Sesiapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu panggilan pertama dan utama bagi kita, mengkabarkan Injil Kristus yang menyelamatkan. Injil ataupun berita baik ataupun gospel ataupun good news ataupun good tiding. Now, Injil ini banyak cara kita boleh menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan Injil. Tetapi mari saya ajak kita untuk melihat salah satu definisi Injil ataupun ianya boleh disimpulkan kalau kamu pergi rujuk dalam 1 Korintus bab ke-15 ayat ke-3 hingga ayat yang ke-4. Sebenarnya sekali lagi Injil ini boleh diterangkan dengan pelbagai perspektif dan malah kamu boleh melihatnya secara menyeluruh di dalam perjanjian baru. Tapi kalau kamu rujuk dalam 1 Korintus bab yang ke-15 ayat ke-3 hingga ayat yang ke-4, ini juga boleh menyimpulkan apakah yang dimaksudkan dengan Injil. Ini kata Paulus, aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama yang telah ku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita sebagaimana tersurat dalam kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari ketiga sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Nah, kalau saya simpulkan ialah ini. Injil bermaksud ialah tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, bagaimana Yesus telah bangkit semula pada hari ketiga, menyempurnakan apa yang dia lakukan di kayu salib. Dan secara ringkas itu ialah Injil. Injil ialah tentang Yesus Kristus dan apa yang dia telah lakukan. Jadi inilah Injil yang kita harus sebarkan, yang kita harus kabarkan. Dan Injil ini kita tidak boleh simpan sahaja. Dan Injil ini ialah bukan perkara yang pribadi bagi kita. It's not something personal. Injil, iman itu personal. Iman itu ialah iman harus kita ada secara pribadi. Tapi tidak ada istilah untuk Injil yang kita boleh simpan secara pribadi. Injil harus diberitakan. Injil harus dikabarkan. Injil doesn't belong untuk kita sahaja. Ianya bukan milik kita sahaja.
Injil ialah milik semua orang yang belum mendengar dan juga belum menerimanya. Jadi Injil tidak boleh disimpan. Injil harus diberitakan ataupun dikabarkan. Dan Injil juga harus dijelaskan dengan jelas dan ianya harus berdasarkan Alkitab. Dan ini kata Yesus Kristus, pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan, kata Yesus, ke serata dunia, kepada setiap insan. Ini merangkumi seluruh suku, bangsa dan juga bahasa, semua orang. Dan nanti juga akan diulangi lagi apabila kita merujuk dalam Kisah Para Rasul bab yang pertama ayat yang ke-8. Yesus mengulanginya lagi. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi. Apa yang Yesus masukkan di sana? Ke serata dunia, kepada setiap insan, seluruh suku, seluruh bangsa, semua bahasa. Dan ini diulangi lagi. Injil ini ialah bukan untuk kita simpan, ianya harus diberitakan. Injil ini ialah bukan perkara yang milik pribadi kita, ianya harus dikabarkan. Semua orang, setiap suku, bangsa dan bahasa harus mendengar Injil ini tentang Yesus dan juga apa yang dia telah lakukan di kayu salib. Nah, apabila kita melihat daripada ayat yang ke-16, dikatakan, sesiapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, mari saya bandingkan ayat ini dengan ayat yang famous dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-16, berkata begini, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang, setiap insan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Nah, kalau saya ingin simpulkan dalam Markus bab yang ke-16 ayat yang ke-16 ialah begini. Respon positif bagi mereka yang mendengar pekabaran Injil itu, apabila mereka percaya dan dibaptiskan, mereka akan diselamatkan. Tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum, kata Yesus. Nah, kalau saya pergi kepada Yohanes bab yang ketiga ayat ke-16 ini tadi, kita melihat sesiapa yang percaya kepada Yesus Kristus, anaknya, anak Allah, Yesus Kristus, akan mendapat hidup kekal. Tetapi kepada sesiapa yang tidak percaya akan binasa. Dan di sini kamu melihat persamaannya. Sesiapa yang percaya akan diselamatkan, akan mendapat hidup kekal. Sesiapa yang tidak percaya akan dihukum dan akan binasa. Dan kalau kamu melihat dua perbandingan ini, kita melihat respon utama yang Yesus maksudkan apabila mengkabarkan Injil Kristus ini, Injil yang menyelamatkan ini. Respon utamanya ialah apabila orang mendengar, sama ada mereka percaya ataupun tidak. Do they believe or not? Itu keyword dia. Ianya bukan termasuk baptisan. Dan ini tidak bermaksud baptisan tidak penting. Ianya penting. Baptisan ini sangat-sangat penting. Tetapi baptisan ialah hanya respon luaran untuk menggambarkan realiti respon dalaman yang sebenar. Iaitu apabila kita ada respon dalaman yang sebenar, kita percaya, maka secara tidak langsung respon luarannya ialah baptisan. Dan baptisan ialah untuk menyatakan kepada orang ramai yang menyaksikan dan kepada diri kamu sendiri untuk melihat bahawa kamu sekarang telah bertukar pihak. Daripada kamu sudah hilang sebelum ini, sekarang kamu telah menemui jalan keselamatan. Sekarang kamu menjadi pengikut Yesus Kristus. Baptisan ialah untuk menyatakan kepada dunia dan juga kepada orang bahawa kamu sekarang ialah pengikut Yesus Kristus. Baptisan ialah respon ataupun ekspresi luaran untuk menunjukkan bahawa sebenarnya kamu percaya kepada Yesus Kristus. Kamu ialah pengikut Yesus Kristus. Jadi kalau kamu lihat dua ayat ini, Markus bab ke-16 ayat ke-16 dan juga Yohanes bab yang ketiga ayat ke-16, kita melihat bahawa baptisan itu tidak menyelamatkan kamu. Tetapi
percaya, kalau kamu percaya kepada Injil, kamu percaya kepada Yesus Kristus, itu yang akan menyelamatkan kamu. Dan respon kamu percaya ialah kamu dibaptiskan ataupun kamu pergi untuk dibaptiskan. Tetapi begitu juga tentang hukuman ataupun kebinasaan ini, ianya tidak bergantung sama ada kamu dibaptiskan ataupun tidak. Ianya bergantung sama ada kamu percaya ataupun tidak. Tapi ini tidak menyingkirkan bahawa baptisan itu tidak penting. Tapi apa yang saya ingin terangkan kepada kita ialah respon yang utama ialah sama ada orang itu percaya ataupun tidak. Kalau kamu percaya dan kamu belum lagi dibaptiskan, itu kamu boleh lakukan kemudian. Kerana kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, kepada Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan, kamu akan diselamatkan. Tapi katakan kamu hanya dibaptis, tapi kamu tidak percaya, kamu tetap akan dihukum dan akan dibinasakan. Yang penting ialah percaya. Itu ialah respon yang diperlukan apabila kita mendengar Injil Kristus yang menyelamatkan. Dan respon luaran ialah baptisan. Baptisan tidak menentukan sama ada kita selamat ataupun tidak. Iaitu yang menentukan kita selamat ataupun tidak ialah sama ada kita percaya ataupun tidak. Respon dia ialah believe or have faith in Christ. Dan kita melihat bagaimana respon para murid Yesus apabila mereka diberi amanat untuk mengkabarkan Injil Kristus yang menyelamatkan ini. Kita melihat respon mereka dalam ayat yang ke-20, bahagian yang pertama. Para muridnya pergi menyampaikan perkabaran Injil di serata dunia. Wow, mereka mentaati perintah Yesus kepada mereka. Mereka mengkabarkan Injil di serata dunia. Mereka pergi, dan itulah respon yang kita juga harus lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Yesus pada ketika ini. Nah, mari kita lihat amanat yang kedua, yang utama, yaitu melakukan firman Allah dengan kuasanya. Ini penting. Kita harus melakukan firman Allah, tapi bukan dengan kuasa kita sendiri, tapi dengan kuasa Yesus Kristus. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Itu dalam ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Ingat keyword, mereka yang percaya, ya, bukan mereka yang tidak percaya, tetapi kepada mereka yang percaya, tanda-tanda ini menyertai mereka. Tanda-tanda, this is just a sign. Ini bukan objek yang sebenar. Objek yang sebenar ialah percaya kepada Yesus Kristus dan kuasanya datang daripada Yesus Kristus. Sebab itu kita melihat juga dalam ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya dengan namaku, kata Yesus, dan inilah tanda-tanda yang disenaraikan. Dengan namaku, dengan nama Yesus Kristus, dengan kuasa Yesus Kristus, dengan authority dia, dengan perintah Yesus Kristus. Nama itu sinonim dengan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita tahu sumber kepada tanda-tanda ini, kuasa ini datang daripada Yesus Kristus apabila kita melakukannya dengan namanya. Sumber bukan daripada kita. Sumbernya ialah datang daripada Yesus Kristus sendiri. Dan kita melihat contoh-contoh tanda yang diberikan oleh Yesus ialah dengan nama Yesus Kristus kita boleh menghalau roh-roh iblis. Kita boleh bertutur dalam bahasa-bahasa baru ataupun yang tidak dikenali, ataupun the new tongues ataupun new languages. Kita boleh memegang ular tanpa mudarat. Sesiapa yang terminum racun tetap selamat, dan sesiapa yang meletakkan tangan kepada orang yang sakit akan disembuhkan. Dan itulah tanda-tanda, dan bukan ini hanya beberapa tanda-tanda ataupun ini hanya contoh-contoh tanda-tanda. Sesiapa yang melakukan firman Yesus ini dengan namanya, ini akan terjadi kepadanya. Dan kalau saya ingin simpulkan perkara ini untuk relevan pada kita masa sekarang, yang pertama ialah tanda-tanda ini bermaksud kita ada authority. Authority itu bukan datang daripada kita. Tanda-tanda ini datang dan kuasanya datang daripada Yesus Kristus, tapi kita diberi authority. Kita ada authority. Bukan daripada kita sendiri, tapi diberi authority. Kedua, kita mendapat pembaharuan. Itu sama seperti bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Kita mendapat pembaharuan, renew. Dan yang ketiga, kita mendapat perlindungan. Sesiapa yang megang ular,
memegang ular tanpa mudarat, dan sesiapa yang ayat itu penting, terminum racun, bukan kamu sengaja minum racun, tapi terminum racun tetap selamat. Dan ini memberi clue kepada kita bahwa akan ada perlindungan daripada Tuhan, dan yang terakhir sekali akan ada kesembuhan. Authority, pembaruan, something new happen, perlindungan, dan juga kesembuhan. Dan ini sesuai dengan kata Paulus. Kalau kita kembali balik dalam 1 Korintius bab yang keempat ayat yang ke-20, Paulus berkata begini, kerajaan Allah bukan sekadar kata-kata sahaja, tetapi terdiri daripada kuasa. Saya suka terjemahan AVB ini. Dia katakan kerajaan Allah bukan sekadar kata-kata. Bermaksud memang ianya kata-kata. Apabila kita mengkabarkan Injil Kristus yang menyelamatkan ini, kita harus mengkabarkannya dengan kata-kata. Tapi Paulus juga menambah, tetapi bukan dengan kata-kata sahaja, tetapi terdiri daripada kuasa. With power. With power. Dan apabila kita melakukan firman Yesus Kristus, kita melakukannya dengan kuasanya, with power. Kita ada authority, ada pembaharuan akan terjadi, akan ada perlindungan, dan juga akan ada kesembuhan yang terjadi. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi with power, dengan kuasa. Nah, sekali lagi saya ingin menekankan kepada kita, sebab Markus bab yang ke-16 ini lebih lagi tentang memegang ular berbisa, kemudian tanpa mudarat, seperti terminum racun, tetap diselamatkan. Ini bukan untuk kita menguji Allah, seperti pegang ular ataupun sengaja minum racun ataupun sengaja pegang ular. Itu kalau kamu tengok dekat YouTube, itu ada orang bodoh melakukan hal itu. Itu bukan dilakukan untuk menguji Allah. It's not for us to test God, tetapi ianya untuk membuktikan sebenarnya. Kalau kamu tentang memegang ular tanpa mudarat itu, kalau kamu baca dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-28, Paulus dipatuk oleh ular yang berbisa, tetapi orang tunggu-tunggu sama ada Paulus akan pengsan dan sebagainya. Tetapi Paulus hanya membuang ular itu, kemudian dia hanya seperti biasa, tidak ada efek kepada Paulus. Begitu juga terminum racun. Ini maksud bukan kamu sengaja minum racun, tapi terminum racun. Dan ini mengingatkan saya tentang bacaan saya tentang ahli seorang missionary India, Sadhur Sundar Singh. Kalau itu nama dia, Sadhur Sundar Singh. Dia diberi racun apabila dia pergi menginjil, dan tidak ada apa-apa yang terjadi kepada dia. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa perlindungan Tuhan bagi mereka yang menginjil ataupun mengkabarkan Injil Kristus yang menyelamatkan. Tuhan akan melindungi umat pilihannya. Kadang-kadang perlindungan itu juga di dalam kategori mereka mungkin akan mati, dan sehingga mati, sama ada mati ataupun hidup, kita dilindungi oleh Tuhan Allah kita apabila kita mengkabarkan Injil Kristus yang menyelamatkan. Jadi semua ini bukan untuk kita menguji Allah, tetapi untuk membuktikan bahawa, kalau kamu baca dalam ayat yang ke-20 bahagian yang kedua, dikatakan Tuhan bekerja bersama mereka mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib. Jadi semua ini bukan untuk menguji Allah, tetapi untuk membuktikan bahawa Tuhan bekerja bersama mereka, bersama dengan kita. Apabila kita mengkabarkan Injil Kristus yang menyelamatkan, kita juga harus melakukannya semua ini dengan kuasa. Apabila kita melakukan firman Allah dengan kuasa, ingat, kerajaan Allah bukan hanya dengan kata-kata sahaja, tetapi juga melalui kuasa, by or with power. Dan ini yang dibuktikan. Kalau kamu baca dalam Markus bab yang ke-16 ayat ke-20 lagi, para muridnya pergi menyampaikan perkabaran Injil di serata dunia. Mereka pergi melakukan amanat agung yang pertama. Kemudian Tuhan bekerja bersama mereka mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib. Mereka melakukan amanat agung yang kedua, yaitu melakukan firman Allah dengan kuasa
Wow, semua ini kamu boleh lihat lebih-lebih lagi ditunjukkan dalam gereja-gereja yang pertama. Lebih-lebih kalau kamu baca Kisah Para Rasul, di sana kamu melihat semua ini terjadi. Mereka menghalau roh-roh iblis, mereka bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Itu dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua. Ada yang memegang ular tanpa mudarat, ada yang mungkin ingin dibunuh tetapi terselamat, seperti terminum racun tetapi terselamat, meletakkan tangan kepada orang yang sakit kemudian disembuhkan. Semua ini, tanda-tanda ini kamu boleh baca dalam Kisah Para Rasul. Kadang-kadang kita tidak perlukan hal ini, tanda-tanda ini lagi pada masa sekarang, karena kita sudah ada firman Tuhan yang sempurna. Tetapi kalau dalam segi penginjilan, semua ini juga boleh juga mengiringi kita. Tapi ingat, ini hanya untuk membuktikan bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita. Dan apabila ianya dilakukan, apabila ianya terjadi, ingat, sumbernya ialah datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan ianya harus dilakukan dengan nama Yesus Kristus yang kita kenal, yaitu dengan syarat juga kita mengkabarkan Injil Kristus yang Alkitabiah, yang benar, yang menyelamatkan. Nah, kemudian mari kita lihat ayat yang ke-19. Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia disambut naik ke syurga lalu duduk di kanan Allah. Kemudian Yesus diangkat ke syurga. Ini juga dinyatakan dalam Kisah Para Rasul dalam bab yang pertama ayat ke-9 hingga ayat yang ke-11 dikatakan, setelah Yesus berkata demikian di hadapan mata mereka, dia diangkat lalu disambut awan dan lenyap daripada pandangan mereka. Sedang mereka berenung ke langit ketika dia diangkat, tiba-tiba dua orang yang berpakaian putih berdiri di samping mereka. Orang itu berkata, "Wahai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Sebagaimana Yesus telah diangkat ke syurga daripada kalanganmu, begitu jugalah dia datang kelak." Dia datang kelak. Yesus akan datang semula. Jadi, apabila kita menutup dalam Injil Markus ini, kita tidak menutup ataupun menamatkan Injil Markus ini. Tidak. Kita hanya melihat permulaannya. Karena apa? Karena Yesus akan datang semula. Injil Markus belum tamat, tetapi ini baru permulaan. Tapi pengajian kita tentang Injil Markus sudah tamat di sini. Ingat, Yesus akan datang semula. Sudahkah kamu mengenali Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat? Sudahkah kamu mendengar tentang, kita sudah melihat bagaimana saya sebaik mungkin menyatakan kepada kita tentang Injil. Dan ini ialah pekabaran Injil Kristus yang menyelamatkan. Percaya kepada Injil ini dan dibaptiskan supaya kamu boleh diselamatkan. Tapi jangan menolak Injil ini, akan ada hukuman dan binasanya akan terjadi nanti. Kita akan beroleh keselamatan jika kita percaya kepada Injil Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus dan apa yang dia telah lakukan di kayu salib. Yesus telah bangkit semula dan dia akan datang semula. Apabila dia datang, adakah kamu sudah diselamatkan ataupun kamu akan menuju kepada kebinasaan? Choose Christ, datang kepada dia. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pengajian Alkitab, dalam buku-buku yang mungkin itu saya akan umumkan untuk akan datang. Oleh itu saya ingin tinggalkan sejahtera Tuhan bersama dengan kamu. Biarlah shalom Yesus Kristus ada bersama dengan kamu. Amin.